ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok Etawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita teruskan dengan kuliah bimbingan Ramadan. Kali ini kuliah nombor 2 di dalam bulan Ramadan ini, hari kedua insya-Allah. Jadi kita akan cerita pada hari ini tentang berbuka, yang mana kita dah cerita semalam, hanya seringkas saja. Tapi hari ini insya-Allah ana akan perincikan lagi beberapa adab-adab yang perlu kita beri perhatian ketika berbuka. Dia adalah gabungan antara adab-adab berbuka puasa dan juga adab-adab ketika makan. Jadi kita dah gabungkan semuanya, jadi mudah. Jadi kita hanya dengar dan insya-Allah apply ataupun laksanakan ketika kita makan berbuka nanti ataupun ketika kita bersahur nanti. Adab-adab ini ada yang boleh digunakan ketika itu juga. InsyaAllah kita akan senaraikan satu persatu. Baik, ketika berbuka, yang pertama iaitu Nabi SAW telah anjurkan bagi umatnya untuk bersegera untuk berbuka puasa. Maknanya bila dah masuk waktu berbuka puasa, maknanya tenggelam saja matahari, iaitu masuk waktu maghrib, waktu solat maghrib, azan berkumandang, terus sahaja kita berbuka. Jangan tunggu-tunggu. Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, iaitu ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Sabda Nabi itu iaitu manusia ni, orang Islam, dia akan berterus menerus dalam keadaan kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka. Mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis sahih. Dan juga ada hadis-hadis lain lagi yang menyatakan tentang kelebihan bersegera dalam berbuka puasa. Jadi ini adalah satu sunnah yang penting, dan dia adalah tanda bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kalau kita lihat selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Syiah, mereka melambat-lambatkan berbuka puasa sehingga kan nampak bintang baru mereka berbuka. Jadi itu sesuatu yang jelas bercanggah dengan apa yang disarankan oleh Nabi SAW, iaitu bersegera dalam berbuka. Jadi kita janganlah lengah-lengah. Buka bila masuk waktu, buka terus. Buka terus. Baik. Yang kedua dalam senarai iaitu Bismillah. Bila kita nak makan, Bismillah. Yang ini adalah sesuatu adab yang kita kata adab umum lah. Bila kita nak makan, Nabi SAW sebut, Samillah kul biyaminik kul mimma yarih, kata Nabi. Sebut Bismillah, kemudiannya, atau Bismillahirrahmanirrahim, kemudiannya kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini pun kita akan senarai nanti. Dan juga dalam hadis itu disebut, dan makan apa yang dekat dengan kamu. Jadi ini ada beberapa perkara yang disebutlah, tapi yang kita nak sebut di sini, nak beri perhatian, iaitu Bismillah. Nabi suruh baca Bismillah sebelum kita nak makan. Kemudiannya doa. Doa, kita tahu ada, kalau kita nak makan, kita berdoa.
Jadi ada yang umum doa untuk makan, tapi bila kita berbuka ada juga doa yang khusus, doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, iaitu dhahaba dhama'u wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu juga ada di antara doa yang boleh diamalkan. Dan sebenarnya doa ketika berbuka ni boleh kita doa dengan selain daripada doa yang warid yang ada, kerana kita dapati ada ayat dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah tentang puasa diselitkan satu ayat tentang doa di tengah-tengah tu. Yang ini ulama kata menunjukkan bahawa bagi orang yang berpuasa maka ada doa yang makbul ataupun doa yang mustajab. Dan juga ada hadis Nabi SAW, iaitu doa 3 orang yang mana tidak ditolak. Salah satunya ialah iaitu da'watus saim, iaitu doa orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa boleh berdoa dengan apa-apa sahaja pun, boleh. Tapi kalau nak lihat kepada masa makan itu, yang mana kita nak doa yang lebih khusus yang ada dalam sunnah Nabi SAW, iaitu dhahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik, satu lagi yang mana kita sebut semalam, iaitu kita makan dengan buah kurma yang basah, kurma fresh, rotab. Kalau tak ada yang itu, kita mulalah makan buka puasa tu dengan buah tamar yang mana dah kering tu. Kalau tak ada yang itu, kita mulakan dengan minum air. Lepas habis tu, lepas tu kita salat. Seperti hadis tu menyebutkan Nabi akan buka dengan rotabat sebelum dia salat. Kalau tak ada, dia makan tamar. Kalau tak ada, dia minum air. Itu hadisnya yang kita sebut semalam. Dan juga dalam sunnah Nabi SAW dalam makan, kita makan dengan mana? Tangan kanan. Seperti yang hadis yang baru kita sebut tadi, ada disebutkan kul biyaminik, iaitu makan dengan tangan kanan. Dan jangan makan tangan kiri, sebab Nabi ada sebut juga bahawa fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi, syaitan makan dengan tangan kirinya. Dan kalau boleh, kita makan dengan 3 jari, sebab sahabat-sahabat pun nampak Nabi makan, dia guna jari 3. Jadi kalau makan roti macam tu, guna 3 jari lah. Kalau makan nasi mungkin susah sikit, jadi kalau tak dapat 3 tu tak ada mengapa, tapi kalau dapat 3 jari, alhamdulillah. Kemudiannya selepas kita makan, kita baca alhamdulillah, itu yang pendek, ataupun alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini pun juga ada dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis mengatakan doa yang seperti itu, ataupun alhamdulillah yang seperti itu, yang panjang. Jadi lepas makan, alhamdulillah sekurang-kurangnya. Kemudiannya kalau kita diberi makan oleh orang lain bagi makanan kat kita berpuasa dan kita buka dengan makanan orang lain, maka lepas kita makan, kita doakanlah bagi dia. Sama ada beberapa doa lah yang boleh kita doakan. Contohnya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, bagi makan bagi orang yang bagi makan padaku, dan beri minum bagi orang yang beri minum padaku. Ataupun hadis lain nyatakan doa, contohnya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ataupun dalam doa yang lain, iaitu akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus sa'imun wa sallat alaikumul malaikah, atau kama qala alaihi wasallam, iaitu dalam maksud begitulah, maksudnya iaitu semoga orang-orang yang baik-baik, yang saleh, yang makan makananmu, akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus sa'imun, dan orang-orang puasa akan buka puasa dengan kamu, wasallat alaikumul malaikah, dan malaikat akan mendoakan untuk kamu. Itu doa yang Nabi ada ajarkan bagi orang yang kita bagi makan kat kita dan kita nak doakan untuk dia. Lagi tentang adab makan ini, iaitu kita berbuka dulu, kemudiannya kita solat. Buka dulu, kemudiannya kita solat. Maksudnya buka dengan apa yang kita sebut tadi, kemudiannya kita solat dulu, lepas tu nak makan lebih lagi, lepas solat tu. Sebab jangan dengarkan solat pula. Seterusnya, iaitu bila kita makan, jangan pula kita mencela makanan. Lebih-lebih lagi sekarang ni, macam-macam orang jual sana sini, macam-macam jenis. Satu, jangan pula kita membazir, dan jangan pula mencela. Maknanya kita jangan, bila beli makanan, jangan terlalu banyak sehingga kan kita tak boleh nak makan, membazir, betul. Satu.
Lepas tu bila satu lagi bila makan tu, yang rasa yang ni, ni tak sedap lah. Ini apa ni? Maki apa ni, cakap mencela makanan itu. Bila Nabi suka satu makanan, dia makan. Kalau dia tak suka, dia tinggalkan. Itu je. Senang, mudah begitu. Dan juga bila makan itu, ada dalam hadis yang kita sebut tadi, iaitu makan apa yang hampir dengan kita. Tapi hadis itu mungkin lebih cocok bagi kalau kita tengah makan dalam dulang yang besar, kita makan apa yang hampir dengan kita. Nabi suruh elak makan, ambil yang tengah dulu. Jangan terlalu cepat nak ambil yang tengah. Dan jangan pula kita duk ambil makanan dekat tempat orang lain. Ini ramai orang keliling, kita makan tempat orang lain. Lain kalau kita jenis hidang, yang macam kita makan hidang, lauk sini, lauk sana. Jadi kita nak ambil lauk tu, boleh kita minta orang berikan pada kita, sambut. Maksudnya beri tangan kanan dan sambut tangan kanan. Satu lagi tentang makan bersama, iaitu Nabi SAW pernah sekali orang tu dia mengadu pada Nabi, dia kata kami makan tapi kami tak kenyang. Lalu Nabi kata la'allakum ta'kuluna mutafarriqin, mungkin kamu ni makan ni berpecah-pecah ni, ada orang seorang makan sana, seorang makan sini, tak bersama. Macam sekarang ni ada TV, orang makan depan TV, ada orang makan depan komputer, ada orang makan seorang-seorang kat sana ni. Jadi tak mau macam tu. Nabi kata makan bersama-sama barulah kita boleh kenyang. Kemudiannya ada lagi adab lain, iaitu bila kita makan, Nabi SAW bila dia makan tu, dia kata dia akan jilat jari dia sebelum dia mengelap dengan apa-apa tisu ke. Kalau tisu, sekarang tisu lah, kalau zaman dulu tu mindil dia guna, mungkin macam kain untuk lap tangan gitu ya. Jadi jangan kita membazir makanan tu, yang mana di tangan, di jari, kita jilat dulu, jilat habiskan baru kita lap. Begitu. Maknanya tujuannya jangan membazir. Sebab Nabi kata kita tak tahu bahagian mana makanan yang ada berkat tu. Kita tak tahu. Jadi habiskan. Itu cara nak apa dia panggil ni, untuk adab makan. Lagi satu lagi, minum. Kalau nak minum, jangan minum togok semua sampai habis dalam nafas. Itu Nabi SAW ajar bila nak minum itu, dia minum dengan 3 nafas contohnya. Maknanya minum, lepas tu dia berhenti untuk bernafas. Tapi bernafas biar dia jauhkan gelas itu daripada hidungnya. Jadi 2 situ adab. 1, minum jangan telan semua sekaligus, ambil nafas dalam 3 nafas lebih kurang. Ataupun, dan juga bila ambil nafas tu jangan, biar di luar gelas atau cawan, jangan nafas sambil minum begitu. Minum begitu, jangan begitu. Ini salah. Mengikut sunnah Nabi SAW, minum, bernafas dan bernafas tu di luar gelas. Dan seterusnya, adab yang lain iaitu bila nak kongsi makanan. Bila nak kongsi makanan atau minuman, contohnya kita ramai kat sini, saya kata nak minum, air ni sedap ni. Jadi dia nak bagi kat mana? Nak bagi mana nak kongsi? Sebab zaman Nabi memang dia banyak kongsi makanan ini, kongsi air. Itu adalah salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim. Jadi Nabi akan beri belah kanan dahulu. Walaupun orang yang belah kanan tu dari segi kelebihan, orang kiri lebih daripada dia punya sahabat karib dia ada di sebelah kiri, Nabi akan beri pada orang sebelah kanan dulu. Ada orang kanan, dia pun kanan, sampailah datang kepada orang yang terakhir yang berada di sebelah kiri Nabi SAW. Lagi satu lagi, iaitu afdal. Contohnya bila kita makan, beli makanan, beli minuman, jangan kita makan dan minum ketika kita berjalan, kita berdiri, iaitu ini tidak kurang adabnya. Adab dia bila kita nak makan atau minum, kita duduk. Sehingga ada Nabi SAW sebut, jangan sekali-kali ada orang minum berdiri. Kalau dia minum berdiri, kalau dia terminum berdiri, maka hendaklah dimuntahkan. Sampai macam tu Nabi kata. Tapi ulama kata dengan hadis-hadis yang lain, dia kata maksud hadis itu adalah larangan yang bukan menyatakan ia haram, tapi ia khilaf afdal lah. Maknanya lebih afdal dia duduk, dan makan dan minum. Jadi itulah antara yang ingin saya sebutkan di sini ketika berbuka. Jadi jangan tinggal adab-adab makan ini. Semoganya ia bermanfaat untuk kita. Cuma satu lagi, iaitu ada orang berbuka dengan benda yang haram. Anda nasihatkan jangan berbuka dengan benda yang haram.
Kerana kita nak dapat keberkatan, dia buat yang keberkatan tu dia hapuskan dengan benda yang haram yang dia buat tu, iaitu rokok. Kita tahulah, ramai rasanya dah tahu rokok dia boleh membatalkan puasa. Betul? Batalkan puasa. Siapa isap rokok, dia adalah seperti dia minum air. Tapi jangan pula dia gunakan rokok tu untuk membatalkan, maknanya untuk buka puasa. Tak ada benda nak makan, dia pun buka puasa dengan rokok je lah. Itu salah sangat tu. Salah sangat. Dia berkeberkatan puasa dia hilang dengan dia berbuka dengan dosa pula. Keberkatan tu benda baik, tapi yang dosa tu benda dilarang. Malah larangan tentang rokok ini, ulama bila kiaskan, termasuk juga dalam kiasan mereka itu bahawa ia seperti membunuh diri. Isap rokok seperti membunuh diri, makan racun sedikit demi sedikit. Jadi benda tu bukannya sesuatu yang baik untuk kita gunakan dalam amalan baik berbuka puasa tu. Amalan yang berkat, iaitu berbuka puasa, benda yang bagus, tapi jangan cemari dengan dosa isap rokok ataupun vape sama juga ya. Ini itu nasihat anak. Semoga untuk hari ini insya-Allah semoganya ia bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul ya rabbiha qad ji'tu faghfir dhunuban kuntu atiha maliya ذنوبا كنت آتيها منيا